Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, 1 jam selepas kekalahan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Dun KKB, ini pendedahan yang mengejutkan semua Malaysia. Rakyat tolak taktik usang Perikatan Nasional dalam kempen 3R, kata Saifuddin. Inilah pendedahan yang paling kita tunggu-tunggu, punca sebenar kekalahan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional Parti Bersatu di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru. Selain daripada rakyat telah menolak taktik usang Perikatan Nasional dalam kempen 3R, ramai juga netizen yang mengatakan bahawa Parti Bersatu kalau bertanding atas nama Parti Bersatu memang akan kalah. Selain daripada itu, kata mereka Parti Bersatu sebenarnya tidaklah ada kekuatan langsung atau pengaruh langsung berbanding Parti PAS. Ada juga yang kata Parti PAS sebenarnya memberikan garam rasa kepada Parti Bersatu. Tanpa Parti PAS, Bersatu memang tak berguna, kata mereka. Keputusan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru menunjukkan rakyat menolak kempen 3R, isu raja, kaum dan agama yang ditiupkan PN, kata Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail. Menurutnya, tumpuan kerajaan membela kebajikan anggota keselamatan semakin jelas difahami dan diterima orang ramai. Kempen PHBN dan kerajaan perpaduan ialah penyelesaian kepada masalah rakyat. Kempen PN pula tiada isu atau tiada isi dan terus dengan taktik usang tentang 3R, kata yang juga Menteri Dalam Negeri kepada Malaysia kini. Setakat berita ini ditulis, keputusan rasmi telah pun diumumkan dengan keputusan memihak kepada calon Pakatan Harapan dengan majoriti penuh melebihi 3,800 undi. Makna kata, Parti Pakatan Harapan mengekalkan pengaruh dan kemenangan besar di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru. Cakap-cakap yang mengatakan bahawa parti ataupun gabungan Perikatan Nasional mempunyai pengaruh yang besar dan bakal menawan Selangor, bakal menggantikan kerajaan pusat, betullah seperti kata penganalisis politik, hanya mimpi di siang bolong. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik lagi ialah ramai netizen yang mengatakan bahawa bukan saja rakyat telah menolak taktik usang PN, kempen 3R, tetapi ramai juga netizen yang mengatakan bahawa Parti Bersatu tidak akan mampu menang tanpa ada bantuan daripada PAS. Dalam pilihan raya yang baru selesai kemarin, kelihatan Parti PAS kurang teruja, tidak berapa teruja dalam membuat kempen, membantu kempen. Tidak seperti kempen-kempen dalam pilihan raya yang lepas. Jadi ramai yang kata memang Parti Bersatu sebenarnya tidak mempunyai akar umbi langsung yang kuat. Tanpa sokongan daripada PAS, Parti Bersatu akan hanyut. Oleh sebab itu, ada juga netizen yang kata lebih baik PAS bergerak sendirian atau ambil keputusan masuk saja, sokong, bantu kerajaan perpaduan. Kerana untuk terusan Parti PAS itu. Apa pendapat anda sekalian? Inilah dia pendedahan yang paling menarik. Rakyat tolak taktik usang PN kempen 3R. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru diumumkan secara tidak rasmi kemenangan besar Parti Pakatan Harapan dan juga calon DAP di PRK KKB yang baru saja berakhir sebentar tadi. Berikut adalah beberapa sebab punca mengapa Perikatan Nasional kalah teruk dalam pilihan raya tersebut. Faktor pertama yang dilihat oleh netizen
yang kita dapat sajikan pada hari ini, mengapa PRK itu dimenangi oleh Pakatan Harapan, ialah kerana yang pertama, ugutan ataupun perbuatan janji PAS yang mana mereka kata kalau PH menang, PN filekan petition, telah disalah tafsir oleh PAS. Mereka sangka dengan kata petition itu akan dapat menyusahkan rakyat. Mereka ingat ianya boleh mempengaruhi pengundi. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku, pengundi menolak desakan itu, pengundi menolak perbuatan seperti mengugut itu, dan para pengundi menghukum Perikatan Nasional kerana ada unsur ugutan tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua ialah apabila dalam kempen PRK KKB baru-baru ini ada dinyatakan bahawa haram kalau ahli PAS tak keluar mengundi di KKB, itu dinyatakan oleh Taqiyuddin, dan menurut Setiausaha Agung PAS itu, iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hasan, beliau menyifatkan adalah haram sekiranya ahli-ahli PAS yang berdaftar tidak menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRK Kuala Kubu baru hari ini. Walau bagaimanapun beliau menegaskan perkara itu bukan satu fatwa, sebaliknya ia adalah arahan untuk ahli PAS layak mengundi di kawasan itu bagi memastikan kemenangan calon PN, telah pun menyebabkan ramai orang yang tak puas hati, sakit hati ataupun terasa hati. Sehingga kalau kita lihat punca kekalahan sebenar PN ialah bilangan keluar mengundi daripada kaum Melayu adalah sangat rendah. Ini menyebabkan banyak Perikatan Nasional kehilangan banyak undi. Itu faktor yang kedua, iaitu bilangan Melayu, bangsa Melayu yang turun mengundi sedikit. Walaupun telah pun ada amaran ataupun arahan daripada Taqiyuddin Hasan bahawa adalah haram kalau ahli PAS tak keluar mengundi di KKB, walaupun beliau menyatakan ia bukan satu fatwa, sebaliknya satu arahan, tetapi ianya tidak dapat mempengaruhi pengundi untuk mengundi calon Perikatan Nasional. Selain daripada itu, yang lebih menarik lagi ialah apabila satu kajian dapatan daripada Ilham Center yang sebelum ini menyatakan bahawa PH diramalkan akan menang dengan lebih sedikit kelebihan berbanding PN, apabila Ilham Center itu menyatakan bahawa isu atau tema agama dan bangsa yang sering kali digunakan dalam kempen pilihan raya sudah tidak lagi relevan dan sudah tepu. Makna kata tidak boleh pakai lagi. Jadi dengan itulah sebabnya Ilham Center mengatakan calon Pakatan Harapan mempunyai kelebihan. Jadi faktor kekalahan yang seterusnya untuk Perikatan Nasional ialah tema mereka yang selama ini disangka boleh memenangkan mereka di pilihan raya PN, pilihan raya PRK, KKB itu akhirnya makan tuan kerana tidak lagi membawa apa-apa pengaruh besar. Saudara-saudara sekalian, menurut Ilham Center lagi, kajian Ilham Center mendapati rekod pencapaian DAP mengikut setiap pusat daerah mengundi yang agak konsisten sejak menang pilihan raya umum ke-13 membawa ke pilihan raya negeri Selangor 2023 menjadikan parti penyandang itu ada sedikit kelebihan. Ditambah pula berada dalam dua kerajaan negeri dan persekutuan, menambah beban kepada lawan untuk menafikan kemenangan PHDAP. Kata mereka lagi, kata Ilham Center lagi mengenai corak kempen Perikatan Nasional yang diwakili Khairul. Beliau, Ilham Center berkata, isu kaum dan agama agak tepu dan sudah sampai ke siling, ditambah dengan faktor kawasan bercampur. Seumpama Kuala Kubu baru menjadikan kempen jalur keras tidak efektif dan sesuai. Pengundi Melayu Selangor berbeza dengan pengundi di jajaran majoriti Melayu seperti Kedah, Terengganu atau Kelantan. Kurang cermat dengan asakan naratif perkauman dan agama
dengan harapan pengundi Melayu kekal, tetapi dalam masa yang sama, pengundi bukan Melayu makin menjauh menurut kajian itu lagi. Faktor yang seterusnya yang boleh kita katakan menjadi faktor utama mengapa Perikatan Nasional kalah teruk dalam pilihan raya kecil PRK-KKB sebentar tadi ialah kerana rakyat telah menolak taktik usang Perikatan Nasional dalam kempen 3R, kata Saifuddin. Keputusan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru menunjukkan rakyat menolak umpan atau menolak kempen 3R, iaitu isu raja, kaum dan agama yang ditiupkan Perikatan Nasional, kata Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail. Menurutnya, tumpuan kerajaan membela kebajikan anggota keselamatan semakin jelas difahami dan diterima orang ramai. Kempen PHBN dan Kerajaan Perpaduan ialah penyelesaian kepada masalah rakyat. Kempen PN pula tiada isi dan terus dengan taktik usang 3R, katanya yang juga Menteri Dalam Negeri kepada Malaysia Kini. Setakat berita ini ditulis atau dibacakan, keputusan rasmi belum diumumkan, tetapi telah hampir sah bahawa calon Parti Pakatan Harapan memenangi pilihan raya ini. Bagaimanapun, Malaysia Kini menyimpulkan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru memihak kepada Pakatan Harapan berdasarkan keputusan tidak rasmi. Setakat jam 8 malam tadi, calon Pang Sio Tau hanya memerlukan lebih kurang 1,500 undi lagi untuk mendapatkan lebih 50% undian. PN mengikori lebih rapat 3,000 undian dan tidak mungkin dapat mengejarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa faktor mengapa Perikatan Nasional kalah teruk dalam pilihan raya PRK-KKB yang baru selesai sebentar tadi. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan faktor-faktor kekalahan Parti Perikatan Nasional, calon Perikatan Nasional dalam pilihan raya tersebut? Banyak netizen yang setuju dengan 4 atau 5 faktor tersebut. Makna kata, Perikatan Nasional kalau memenang dalam pilihan raya akan datang, mereka perlu mencari isu yang lebih berisi dan lebih berimpak, berpengaruh. Ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda setuju dengan ulasan tadi? Atau anda mempunyai idea atau pendapat sendiri? Kita jumpa lagi Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.